Baik, kita boleh mula. Kuliah hari ini ialah kuliah hadis. Tajuk baru iaitu Babul Kafaati Babul Kafaati wal Khiyari. Boleh bariskan? Babul Kafaati wal Khiyari. Itu dia tajuk. Baik, kita buat pengertian dulu. Apa kafa'ah, apa khiyar. Baik, pengertian dulu. Nombor 1, kafa'ah. Maksudnya atau artinya keadaan setaraf atau sebanding antara calon suami dan calon isteri. Saya ulang, keadaan setaraf atau sebanding antara calon suami dan calon isteri. Okey, nombor 2, khiyar. Nombor 2, khiyar. Maknanya yang baru masuk kita belajar hadis yang baru masuk. Itulah. Kita belajar hadis. Hadis 1031 tu. Jadi sekarang ni masih bab pengertian hiyar. Hiyar ialah hak perempuan untuk menerima dan menolak calon suami. Khiyar, hak perempuan untuk menerima atau menolak calon suami. Atau kita senang nak faham, kafa'ah daripada perkataan kufu. Kufu, sekufu, jangan teringatkan. Kufu, sekufu, itu kafa'ah. Khiyar ni, khiyar tu mana pilih. Khiyar tu mana pilih. Jadi yang dimaksudkan dalam bab ini ialah khiyar dengan makna hak perempuan. Dia mau menerima atau dia mau menolak calon suaminya. Baik, kita teruskan hari ini hadis 1031. Silakan, siapa nak baca? Satu lagi. 10. Munqati. Munqati. Ikut Arabnya. Okey.
Ha. Baik. Okey ya. Tak. Cukup dulu. Okey ya, kita catatkan dulu hadis 1031 1032. 1031 1032 ya. Okey, catatkan. Hadis lemah. Matan orang Arab kufunya dengan orang Arab. Noktah, hamba kufunya dengan hamba. Dan sebagainya. Hukum. Sebab kufu yang dimaksudkan. Hukum ya. Hukum sebab kufu yang dimaksudkan ialah oleh hadis-hadis kufu tentang agama. Itu hadis 1031 dengan 1032. Kemudian hadis 1033 yang dibaca tadi, hadis sah. Matan bahawa orang Quraisy boleh kahwin dengan hamba. Nokta. Hukum mubah. Sambung, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah yang paling berbakti di antara kamu. Nokta. Okey ya, ini kita cerita pasal sekufu atau setaraf. Jadi kita terkadang terbawa-bawa dengan istilah ya kufu yang tidak berlandaskan kepada syariat. Ya. Contohnya, ya, kalau orang kaya kufunya orang kaya. Kalau raja kufunya raja. Kalau syarifah ya kufunya ialah ya siapa? Ya Said. Ya. Kalau Said kufunya syarifah. Ya. Dia tidak boleh lain. Ini adalah kufu buatan yang bukan syariat. Jadi mereka dia beramalkan hadis lemah. Kononnya orang Arab kufunya orang Arab. Itu yang dulu satu masa kat Malaysia ni. Ya, siapa Said, keturunan Said, dia tidak boleh kahwin
orang lain melainkan Syarifah. Ya, ada satu masa dulu. Ya. Macam tu dia punya apa. Ya. Dan ya, terkadang kita dengar-dengar ya, orang biasa kalau kahwin, contohnya orang biasa perempuan kahwin dengan Said, ya, sampai orang biasa ni kena minum air, ya, basuhan kaki ya suaminya Said tadi, macam tu, ya, baru layak. Jadi ya, hal ini sebenarnya ya, mereka telah beramal dengan ya, hadis lemah. Ya. Sedangkan syariah ini tidak demikian. Ya. Syariah tidak demikian. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahi orang-orang musyrik sehingga mereka beriman. Ya, maknanya ya, tidak boleh kita nikahi orang musyrik kecuali beriman. Jadi sebenarnya dalam istilah kufur ni dalam agama ialah satu agama. Agama yang sama ya, dan mereka yang beriman. Ya, apa sebab? Sebab kalau agama sama, ya, sudah tentu zuriat tadi, zuriat dia tidak susah payah. Dia tahu mak ayah dia Islam. Jadi bila lahir Islam. Ya, sama ada mak ayahnya beramal Islam ke tidak, tapi dia dah tahu mak ayah dia Islam. Cuba kalau maknya Kristian, ayahnya Islam, ya, anak ni macam mana? Kan kalang kabut agama dia, lalas orang tuanya ya, suka hati kau lah nak pilih mana. Ya, yang mak ayah ni memang dipertahankan agama masing-masing. Yang Kristian dengan Kristiannya, dengan yang Islam dengan Islamnya. Jadi si anak ni ya, kuat pada pendidikan mana yang dia suka. Kalau dia kuat kepada Kristian, dia jadi Kristian. Jadi macam ni rusaklah. Ya. Jadi untung kita ni sebab ya, hodoh-hodoh orang tua kita pun Islam. Ya, susah-susah orang tua kita pun Islam. Jadi kita sebagai anak tak susah payah. Ya. Tak kalang kabut nak mencari jalan. Sebab orang tua kita sudah Islam. Itulah yang dikendaki dalam agama yang dikatakan kufur. Ya. Tapi tengok sekarang ini. Raja kahwin orang biasa. Ya. Lagi suka kahwin dengan orang biasa daripada kahwin dengan satu taraf. Ya. Kenapa boleh? Ya. Jadi itu maksudnya orang yang faham ya, bahawa yang dikatakan kufur ni bukan yang dikatakan setaraf tu, bukan darjatnya sama. Ya. Kalau kaya mesti dengan kaya, raja dengan raja, Syarifah dengan Said. Ya. Orang Arab mesti dengan orang Arab, tak boleh kahwin dengan orang Melayu. Ya, akhirnya manusia menyalahi segala adat-adat itu. Nampak? Ya, menyalahi. Sebab menyalahi syariat Allah. Ya. Kalau tak boleh langsung, takkan raja kahwin dengan orang kebanyakan? Berapa banyak kat Malaysia ni? Ya, raja kahwin dengan orang kebanyakan, orang biasa je. Ya. Jadi ya, nak menunjukkan bahawa bila kita melanggar fitrah, ya, akhirnya menyusahkan kita sendiri. Ya. Inilah yang dimaksudkan kufur. Ya, kufur ni makna dua-dua orang tuanya beriman. Ya, beriman. Yang nak kahwin tu dua-dua beriman atau Islam. Itulah istilah kufur. Ya. Kita kena fahamkan ya, sebab kadang orang salah menggunakan hal perkataan kufur ini menjadi satu adat yang menyakitkan. Ya, sehingga anak tu tak boleh berkahwin kerana tak sekufu. Dia sanggup dipisahkan. Ya. Sanggup bawa luar negara supaya berpisah. Ya. Jangan jumpa lagi. Macam tu. Ya. Jadi silap. Ya. Jadi lebih mulia kalau anak itu melakukan kejahatan daripada kahwin dengan orang kebanyakan. Macam itulah istilahnya. Jadi susah. Ya. Tak boleh demikian. Baik, kita sambung lagi ayat yang tadi 1033 ya. 1033 dari Fatimah yang dikatakan tadi, Fatimah bin Qais katanya, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda kepadanya.
nikahlah kamu dengan Usamah. Nah, ya, dengan Usamah. Baik. Fatimah binti Qais. Ya, Fatimah binti Qais, seorang keturunan Quraisy. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh kahwin dengan Usamah. Usamah ni adalah putera Zaid yang pernah menjadi hamba Nabi SAW. Kan Nabi ada seorang anak angkat namanya Zaid. Ya. Zaid, ya, dia asalnya seorang hamba yang Nabi sudah merdekakan. Jadi anak angkat Nabi. Kemudian Nabi merdekakan Zaid ini. Ya. Hal ini berarti bahawa status sosial Fatimah lebih tinggi dari Usamah. Tetapi oleh Nabi pembedaan status ini tidak dijadikan sebagai satu masalah. Kalau ikut Fatimah ni, ya, dia lebih, ya, tinggi darjatnya, ya, daripada Usamah, sebab Usamah ini adalah putera Zaid, anak, ya, hamba kepada Nabi. Jadi, ya, Nabi tidak kirakan, ya, masalah itu. Sebab dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, surah Al-Hujurat ayat, ya, 13. Ya, surah Al-Hujurat tadi, ya, ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia dari antara kamu di sisi Allah ialah yang paling berbakti, yang paling takwa, atau paling berbakti di antara kamu. Ini Islam. Islam tak mengira engkau Quraisy, engkau Melayu, engkau India, engkau Cina. Ya, dia tidak mengira itu dan tidak mengira kulit. Tapi ya, Islam mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Tak mestinya orang Quraisy masuk syurga, tak mestinya taraf Said masuk syurga, ya. Tak mestinya orang yang darjat tinggi, ya, yang kaya raya di dunia ini akan masuk surga, tak. Tapi di sisi Allah yang paling mulia ialah orang yang paling takwa. Ini taraf. Sebab itu Nabi tak mengira, ya, engkau bangsa apa, ya, engkau kulit apa, dan Nabi bacakan inna akramakum indallahi atqakum, ya, surah Hujurat, ya, ayat 13. Yang maknanya dicatat tadi, ya, sesungguhnya yang paling mulia dari antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Inilah sekufu namanya, ya. Ini Islam, ya. Itu Nabi nikahkan atau suruh Fatimah kahwin dengan Usamah. Walaupun Usamah ini dipandang darjatnya, ya, rendah, ya. Dulu ada berlaku di Negeri Sembilan ni, ya. Ada seorang tu, ya, dia perempuannya ni seorang cikgu, guru besar, ya, dan, ya, perempuan lelaki ini sebenarnya adalah dereba saja, ya. Jadi si orang tua perempuan ni, dia memilih darjat dan kedudukan, ya. Jadi, ya, kalau tak setaraf dengan, ya, kedudukan anak dia, ya, kedudukan keluarga dia tak layan, ya, mana tak bina. Jadi anak ni, ya, berlanjutlah tak kahwin-kahwin, ya. Jadi dia berkenalan dengan seorang dereba ni, tapi dereba ni tak menunjukkan dia dereba. Dia bawa kereta bos dia, ya, banyak kali, ya, mana tak pandang, ya, keluarga ni, ya. Ya, dah tentulah orang besarnya, ya. Dia bawa kereta bos dia, ya, bergayalah, ya. Sekali datang jumpa, sukalah mak ayah dia, ya. Maka dipinang, ya, maka diterimalah itu ini, ya. Dah kahwin, ya, sebulan kemudian, ya, pecah tembelang, ya, rupanya dereba, ya. Dereba pun boleh tahan juga tau, ya, boleh bergaya. Dereba bos ni, dia boleh bawa kereta bos, ya. Pinjam kejap-kejap, ya.
Jadi macam itulah ceritanya, ya. Maka ya, inilah maknanya jodoh tu panjang juga, ya, dengan guru besar tu panjang juga. Guru besar tu pun ya sayang, tapi tidak panjanglah usia. Dia guru besar ni dia pun meninggal, ya. Itu ada, ya, kerana apa? Orang tua ni terlampau nakkan, ya, kedudukan airnya, ya, kena tipu juga dia, ya, kena temberang juga dia dengan hanya seorang driver, ya. Macam itulah cerita dia. Ya, ini cerita benar ni, ya. Jadi sambung lagi, ya, 1034. Baik, ya, 1034. Kejap saya bukakan. Siapa nak baca? Okey, siapa nak baca silakan. Buka mic. Okey, silakan. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Okey, ya. Catatkan dulu. Hadis 1034, hadis sah. Matan, orang yang berkedudukan tinggi. Matan dia. Orang yang berkedudukan tinggi boleh kahwin dengan orang yang dianggap rendah. Hukum mubah. Baik, cerita daripada hadis ini, hukum mubah. Okay. Cerita daripada hadis ini, maksud Nabi SAW membenarkan bayadoh. Ya, hadis 1034 ni membenarkan bayadoh untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Abi Hindin yang pekerjaannya sebagai pembekam, dan juga lelaki Bani Bayadoh diperbolehkan mengahwini anak perempuan Abi Hindin. Dengan demikian, jenis pekerjaan apapun selama halal tetap menjadi seorang Muslim setara dengan Muslim lainnya, walaupun yang satu mempunyai pekerjaan lebih tinggi statusnya dan yang lain tidak. Jadi artinya dalam hal ini tidak mengira status kedudukan tinggi ataupun rendah. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, dalam memilih menantu tu, sekiranya seorang lelaki
ada agamanya dan baik akhlaknya, maka ia nikahkanlah. Ya. Itu adalah keberkahan. Ya, terkadang ya pada awalnya kita pandang susah, tapi ya kita tengok keberkahan rumah tangga, kehidupan lebih bahagia ya daripada mereka yang ya dikatakan mempunyai kedudukan sama-sama taraf tinggi tapi tidak ada kebahagiaan. Ya. Jadi ya kalau seandainya ya zaman sekarang ni kalau ya seandainya anak tu dah suka ya dan kita tengok baik akhlaknya bakal menantu tu jalan je lah. Macam itulah zaman sekarang ya. Kalau tak nanti lebih-lebih kita yang memilih, dia suruh kita kahwin ya, mak ayah lah kahwin je gitu ya. Zaman sekarang budak-budak macam itulah ya. Kalau maknya yang suka, mak suruh kahwin dengan dia. Macam itulah bahasa dia ya, budak sekarang. Itu hadis 1034 ya. Hadis 1035 catatkan dulu. Dia punya hukum semua. Hadis 1035 hadis sah. Matan. Hamba boleh kahwin dengan orang merdeka hadis dia sah ya. Itu matan tu. Hadisnya sah. Matan dia, ini nombor 1 lah. Hamba boleh kahwin dengan orang merdeka dan sebaliknya. Nombor 2, apabila isteri merdeka sedang suami masih menjadi hamba, dia diberi kelonggaran kepada si isteri, untuk bercerai dari suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya masih mula daripada hadis yang dibaca tadi ya. Hadis yang dibaca tadi ni 1035 ni cerita Barirah. Cerita Barirah ni. Ya, maksudnya Barirah adalah perempuan hamba. Ya, jadi ceritakan Barirah ni adalah perempuan hamba. Kemudian ia dikahwinkan dengan lelaki yang menjadi hamba kepada yang bernama ya Mughis. Yang bernama Mughis. Di kemudian hari, Barirah ternyata merdeka lebih dulu daripada suaminya. Jadi dua-dua ni ya hamba. Tapi ternyata si Barirah ni, ya, perempuan ni lebih dulu merdeka dari suaminya. Dengan pertolongan Aisyah. Aisyah tolong, ya, Barirah pun jadi merdeka. Kerana itu, Nabi kemudian menawarkan kepada Barirah yang sudah merdeka itu, suaminya masih hamba, apakah ia tetap dengan suaminya yang masih hamba atau bercerai? Pilih dua. Kau nak suami itu terus ataupun cerai. Nabi pilih. Di antara riwayat ini, ternyata Barirah memilih cerai dari suaminya.
dan suaminya yang masih hamba tidak berhak untuk menolak permintaan Barirah bercerai dari dirinya. Ini kalau seandainya berlaku demikian. Ya. Dua-dua ni hamba kahwin. Ya. Jadi kalau seandainya salah satu ni merdeka, contoh si isteri tadi merdeka dulu. Si isteri ni ada tawaran. Sama ada kau nak teruskan dengan suami yang masih hamba atau kau nak bercerai. Tapi Barirah dia pilih bercerai. Ya. Boleh. Tak ada salahnya. Macam tu. Jadi perempuan ni ada hak. Dia ada hak khiyar. Khiyar tadi yang kita sebut khiyar tadi, pilihan. Dia ada pilihan. Macam tu. Ya. Tak ada salahnya. Jadi tidak mau terus suaminya ya dengan kedudukan hamba dia tak nak. Dia dah merdeka. Jadi dia boleh bercerai. Bye bye. Macam tu lah. Ya. Ya bye bye bang. Jadi itu tak boleh nak buat apa lagi lah. Ya. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Buka mic ya. Siapa nak baca? Buka mic. Hadis 1036. 10. Okey, sila. Ya, baca satu lagi. Satu lagi ya. Ya. Okey ya, kita catatkan hadis 1036 dengan 1036 di lain-lain hukum dia. 1036 catatkan hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai kerana sesuai dengan surah An-Nisa ayat 23. Matan, tidak boleh seorang beristeri dengan dua perempuan yang bersaudara dalam satu masa. Hukum harus salah satu diceraikan. Okey, 1037 hadis sah. Dalam braket
riwayat Imam Ahmad. Matan dia, orang yang waktu kafirnya mempunyai 10 isteri atau lebih, lalu ia masuk Islam, maka ia dibenarkan untuk memilih 4 isteri. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi kita dalam hadis yang dicatat yang dibaca tadi, ya, ini adalah berkaitan dengan bab khiyar, mana pilihan, ya. Disuruh pilih. Jadi, ya, hadis 1036 ni, ya, diceritakan bahawa dia mengahwini 2 saudara. 2 saudara maknanya dia kahwin adik dengan kakak sekali dalam satu masa, tapi masa tu dia belum Islam lagi. Bila dia Islam, dia pun dia bawa dua-dua. Ya, dia bawa dua-dua, ya. Jadi itu dikatakan 2 saudara. Ya, mana dia kahwin adik, dia kahwin dengan kakak sekali. Jadi, ya, bila dalam Islam, ya, Islam tidak boleh mengahwini 2 saudara. Maka dia kenalah ceraikan salah satu. Ya, bila dia dah masuk Islam, dia kena ceraikan salah satu. Ya, artinya dalam Islam ni perkahwinan musyrikin juga dia diterima, tak payah kahwin lagi. Dia hanya menyatakan Islam saja, tapi perkahwinannya tidak dibatalkan. Itu, ya, sebab perkahwinan ni adanya ijab kabul, ya, adanya saksi, ya, jadi artinya kahwin dia sah. Ya, sebab itu tidak dibatalkan kahwinnya. Ya, hanya ia menyalahinya kerana dia berkahwin 2 saudara. Jadi dia kena ceraikan salah satu. Yang satu kes lagi, 1037, dia masuk Islam, dia bawa isteri 10 orang. 10. Dia semasa musyrikin, dia punya isterinya 10 orang, dia bawa sekali, ya. Jadi 10-10 tu masuk Islam. Jadi ingatkan bolehlah, ya. Sama sekali 10-10. Rupanya dalam Islam tak boleh. Ompek yo katanya. Ompek yo yang boleh. Maka dia kena khiyar, mana kena pilih. Ambil 4 saja, yang lain kena ceraikan, ya. Itu maknanya kalau kita tengok, Nabi tidak batalkan dia punya pernikahan. Tak ada pembaharuan nikah, tak ada. Nikah tu sah, hanya dia masuk Islam, diislamkan. Macam tu dalam Islam, ya. Macam yang baru ni pemimpin, ya, kita, anak dia kahwin dia punya menantu dia orang Cina. Tidak tukar nama. Elok, ya, Islam dia, ya. Dia tak tukar nama. Orang dah faham. Selama ni kalau masuk Islam je kena tukar nama, ya. Menghilangkan bin bapa dia, ya. Dia bin Abdullah. Tiba-tiba dah bin Abdullah, tak ada nama bapa dia lagi dah. Jadi dalam Islam tak macam tu. Ya, dalam Islam dia tak payah tukar nama kalau nama tu baik, elok. Ya, kecuali lah maknanya dia mana hinzir ke, mana ya dalam bahasa Melayunya atau bahasa Arabnya mana dia babi ke, tukarlah, ya. Jadi, ya, kerana nama tu bagi bangsa Cina elok, nama itu elok, ya. Dia tak tukar, ya. Anak siapa,
Dia tengok anak Anwar Ibrahim kahwin dengan Cina kan. Nurul tu kahwin dengan Cina. Ya, anak pemimpin Negeri Sembilan tu, menteri besar. Pun yang baru ni kahwin dengan Cina juga. Dapat menantu Cina. Tak tukar nama. Dekat jemputan dia pun tulis nama Cina juga. Jadi sebenarnya tak perlu. Tak perlu nak ditukar nama tu. Kita pun nama-nama Melayu ni bukan elok juga. Kadang nama bukan buncit dah. Nama bukan-bukan. Kalau orang asli lagi nama pohon-pohon, tupai lah, apalah, cempedak lah. Nama-nama tu. Jadi kalau tak elok, tukarlah. Kalau elok, tak masalah. Ini maksudnya macam tu. Dia kena khiyar, makna kena pilih. Dalam Islam macam tu. Baik, 1038. 1038, siapa nak baca? Buka mic. 1038, 1039 sekali kan? Silakan, siapa nak baca? Buka mic. Mic. Okey. Ya. Lagi? Satu lagi. Okey, catatkan dulu. Hadis 1038, hadis Hadis 1038 hadis sah. Hadis 1038 hadis sah. Matan dia, perkahwinan di luar Islam yang tidak bertentangan dengan agama dianggap sah atau tidak perlu dibaharui atau tidak perlu dibaharui hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1039. Hadis syash, shim alif zal. Shim alif, shim ada titik ya. Shim alif zal. Bunyinya syash. Dalam bracket, tidak boleh dipakai. Matan, perkahwinan di luar Islam
yang tidak bertentangan. Lalu orangnya masuk Islam. Maka perkahwinan itu harus diperbaharui. Hukum, sini hukumnya, hukum sebab perkahwinan yang tidak bertentangan dengan Islam dianggap sudah sah. Yang tidak bertentangan dengan Islam dianggap sudah sah. Yang tak bertentangan ni maknanya ada ijab, ada qabul, ada menerima, ada memberi, ada menerima, ijab kabul, ada saksi. Yang itu semua tidak bertentangan. Mana dia punya nikah tu sudah sah. Okey. Jadi hadis 1038 ni Zainab. Cerita Zainab ni. Zainab ni putri Nabi. Nabi ada anak namanya Zainab. Putri Nabi pada masa di Mekah menjadi isteri kepada Abu As Ar-Rabi. Abu Al-As bin Rabi. Maknanya dia kahwin dengan Abu Al-As. Sebelum datang Islam, dia kahwin. Masa itu Nabi belum dilantik jadi Rasul lagi. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, putrinya turut pula hijrah. Sehingga di antara suami isteri ini terpisah selama 6 tahun. Maknanya anak Nabi hijrah dulu. Si suami tinggal kat Mekah. Jadi berpisahlah selama 6 tahun. Tetapi ketika Abu Al-As menyusul ke Madinah dan ia masuk Islam. Artinya anak Nabi tu Zainab ni masa tu masih zaman jahiliyah lagi lah. Jadi dia kahwin masa tu secara jahiliyah. Nabi pun belum diutus sebagai Rasul. Jadi si suami ini masih belum Islam lagi. Dia tinggal kat Mekah. Si Zainab ni ikutlah ayahnya, menyusul ke Madinah. Dah Islam. Maka Nabi setelah 6 tahun suaminya ini datang ke Madinah dan dia masuk Islam. Maka Nabi mengembalikan putrinya kepada suaminya tanpa akad nikah baru. Maknanya disatukan balik dengan si anaknya, anak menantunya yang namanya Abu Al-As. Tanpa ada pernikahan baru. Maka Nabi mengembalikan putrinya kepada suaminya tanpa akad nikah baru. Dengan demikian, seorang musyrik atau kafir yang masuk Islam dan mereka telah menjadi suami isteri dalam pernikahan sebagai seorang musyrik atau kafir tidak lagi dilakukan akad nikah baru sesudah dia jadi muslim. Macam kadang kita di Malaysia ni kita menikahkan satu keluarga contohnya. Satu keluarga tu mak ayahnya dan anak-anaknya. Tak ada akad nikah baru. Ada satu keluarga masuk Islam, tak ada akad nikah baru. Dianggap sebagai nikah tu dah sah. Dia dah sebagai suami isteri, tinggal lagi kenapa perlu syahadah sebab dia nak masuk Islam. Dia nak menerima Islam, syahadah. Kena 2 kalimah syahadah.
Jadi nampaknya sekadar itu dulu untuk hari ini ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada cerita itu ya. Itu dalam yang akhir-akhir itu bab khiyar ya. Yang awal tu tadi dikatakan ya sebagai bab kufu, nak cari kufu. Nak cari sekufu. Jadi kita kena faham ya, nak mencari sekufu. Yang kedua ialah khiyar ya. Kalau ikutkan saya baca ya, Pak Hamka ya, Pak Hamka punya cerita, kalau ya suaminya sudah muslim, ibunya muslim ya, dia sudah suka kawinkan ya, rezeki Allah tanggung nanti, adalah rezeki kalau dia sudah berkahwin, kalau dia baik maka adalah rezeki akan datang ya. Kemudian seandainya dia berpisah ya, tidak ada salahnya kalau dia ada anak, dia berpisah ya. Maknanya ya, anak itu bukan anak haram atau anak luar nikah, tapi anak halal ya. Tak ada salahnya, tak ada berdosanya ya, kerana dia nak berpisah. Anak tu tetap mulia, tetap baik ya. Jadi tak ada salahnya ya, seandainya ya dia tidak ada panjang, mana tak ada panjang jodoh ya, mana tidak ada salahnya ya dia berpisah ya. Dan anak itu sudah tentu tidak akan diperkata oleh masyarakat ya. Bayangkanlah kalau seandainya ia tidak menikah ada anak, macam mana? Apa kata masyarakat? Kan tidak baik. Jadi itu bezanya kufu tu. Maknanya dua-dua beriman, dua-dua muslim ya. Jadi anak tadi tak ada masalah ya. Zuriat itu zuriat muslim, zuriat yang baik. Itu ceritanya ya. Jadi ya, itulah mengenai tentang bab kufu dengan kufu jamaknya kafaah ya, kafaah tadi ya. Kemudian satu lagi bab khiyar. Khiyar tu mana boleh pilih ya, ada pilihan. Baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini awal Jun ya, awal Jun. Jadi